Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bertemu sekali lagi kita pada petang ini secara live bagi meneruskan ulang kaji ataupun muzakarah kita kitab Tahsin Tajwid. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan sekalian, mudah-mudahan semuanya berada dalam keadaan sihat wal afiat. InsyaAllah sama-samalah kita follow live ini kerana ia memberi manfaat daripada tidak tahu kepada tahu. Yang dah tahu insya-Allah lebih tahulah, dan supaya ingatan kita lebih kuat terhadap apa yang telah kita belajar insya-Allah. Baik, jadi hari ini kita masuk ke surat seterusnya insya-Allah. Yang ada kelapangan masa boleh sama-sama kita join, boleh sama-sama kita belajar insya-Allah. Mudah-mudahan bacaan kita semakin hari semakin baik dari sebelumnya. Baik, hari ini kita masuk kepada tajuk makhraj huruf. Makhraj huruf. Kalau yang ada buku ni, buka surat 29 lah. Masuk tajuk makhraj huruf insya-Allah. Sama-sama kita kaji balik di manakah makhraj huruf. Baik. Baik, ini lebih kuranglah gambar rajah makhraj huruf. Gambar rajah untuk makhraj huruf. Baik. Baik, kita tengok yang pertama. Nombor 1 ni. Nombor 1 iaitu 1 2 3 iaitu makhraj halqum. 1 2 3 makhraj halqum. Di manakah nombor 1 2 3? Ini nombor 1. Ini 2 3. Maknanya kawasan ni adalah kawasan halqum. Kawasan halqum. Jadi kawasan halqum dia ada 6 huruf lah. Kawasan halqum yang warna biru muda ni ada 6 huruf. 2 di bawah. Di bawah ni dipanggil pangkal halqum ataupun bawah halqum lah. Di sini dipanggil tengah halqum. Nombor 2 ni tengah halqum. Nombor 3 ni hujung halqum. Jadi di bawah halqum ni ataupun di pangkal halqum ada 2 huruf, iaitu huruf hamzah dan ha simpul. Pastikan bila kita baca hamzah dan juga ha simpul, pastikan bunyi dia keluar daripada sini, daripada pangkal halqum ataupun bawah halqum. Kemudian yang kedua, bahagian tengah halqum. Bahagian tengah halqum ada 2 huruf, iaitu ain dan ha pedas. Pastikan bila kita baca huruf ain dan huruf ha pedas, pastikan dia keluar di bahagian tengah halqum. Kepitkan suara kita di bahagian tengah halqum. Kemudian seterusnya di hujung halqum. Di hujung halqum ada 2 huruf. Nombor 3 ni ada 2 huruf, iaitu huruf ghain dan kha. Pastikan bila kita baca ghain dan kha, pastikan keluar ada di sinilah bunyi dia. Baik. Kemudian nombor 3, nombor 4. Kita tengok nombor 4. 4. Okey, nombor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 dan 15 ini adalah sebentar lah. Baik. Jadi ini kawasan lidah lah. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15 ni kawasan lidah. Di manakah nombor 4? Ni sini. Sini nombor 4 dipanggil bahagian pangkal lidah. Pangkal lidah iaitu huruf apa? Huruf qaf. Huruf qaf. Jadi huruf qaf ni di bahagian lidah lah, bahagian pangkal lidah. Qaf. Kemudian yang kelima huruf kaf. Kaf yang kelima juga bahagian pangkal tetapi depan sedikit daripada qaf. Kaf juga di bahagian pangkal cuma depan sikit daripada qaf. Baik, kemudian yang ke-7, 4, 5, 6. Yang ke-6 huruf jim
shin, ya, iaitu di bahagian tengah lidah lah, tengah lidah, yang mana tengah lidah itu meninggi, terangkat ke lelengit. Tu nampak tak anak panah tu? Tengah lidah tu meninggi ke lelengit. Tempat huruf jim, shin, ya di tengah lidah lah, nombor 6. Kemudian nombor 7, di kawasan lidah juga, iaitu lam, iaitu hujung lidah tekan pada lelengit. Hujung lidah tekan lelengit. Al. Kemudian seterusnya nombor 8 iaitu huruf nun. Nun depan sikit daripada lam lah, depan sikit daripada lam, hujung lidah tekan di sinilah, di lelengit keras. An tekan di sini. Tempat sekatan udara lah. Tu. An dan nun ni ada dengung lah. Bila kita tekan lidah di sini, dia ada dengung di hidung kita. Kemudian nombor 9 di kawasan lidah juga, iaitu ra. Hujung lidah tekan depan sikit daripada nun, depan sikit dari nun. Depan sikit. Okey. Kemudian nombor apa? Nombor 10. Nombor 10 iaitu ta, dal, ta. Masih lagi di kawasan lidah, hujung lidah tekan ni bahagian belakang ni. Belakang gigi kacip atas. Tekan di sini. Ta, da, ta. Tekan di belakang gigi kacip atas, iaitu huruf ta, dal dan ta. Hujung lidah tekan belakang gigi kacip atas. Kemudian nombor 11 iaitu huruf dha, zal dan tha. Hujung lidah tu dikeluarkan, diletakkan di sini, dikeluarkan sedikit. Manakala hujung gigi kacip tu sentuh hujung lidah tu. Tu. Jadi huruf dha, zal dan tha. Sinilah hujung lidah letak di sini. Keluar sikit tu sini tempat dah. Kemudian seterusnya nombor 12 ada. 12 ni kawasan lain. Kemudian nombor apa tadi? Nombor 11, nombor 14. 14 iaitu zai, sin, sad. Zai, sin, sad. 14 iaitu bahagian hujung lidah ni tekan belakang ni. Tekan belakang gigi kacip bawah. Huruf zai, sin dan sad, hujung lidah ni tekan belakang gigi kacip bawah. Tu tempat dah. Baik. Kemudian yang 14, kemudian yang terakhir 15 huruf di kawasan lidah juga adalah dhad. Dhad iaitu dia tempat dia di sepanjang lidah ni lah, sepanjang lidah. Bermula daripada pangkal lidah ke hujung lidah ni tempat dhad. Bahagian tepi lah, bahagian tepi kanan atau kiri lah. Iaitu bahagian tepi lidah ni didempetkan ke gigi geraham atas. Kanan atau kiri lah. Baik. Ni huruf di kawasan lidah ada 18 huruf. Kena ingat lah. Di kawasan halqum tadi ada 6. Kawasan lidah semua ada 18. 2, 3, 3. Semuanya ada 18 huruf yang keluar melalui lidah. Kita kena pasti kita kena kenal dan pasti di manakah tempat keluar huruf di kawasan lidah. Sebab di kawasan lidah ni adalah huruf yang paling banyak sekali lah. Okey, kemudian seterusnya makhraj seterusnya kita tengok iaitu makhraj di bahagian bibir. Makhraj di bahagian bibir ataupun mulut. Nombor 12. Dia ada 4 huruf. Okey, nombor 12 iaitu mim, waw, ba. Mim, waw, ba lah. Nombor 12 huruf yang keluar di kawasan bibir. Mim, waw, ba. Kalau mim, bibir atas dan bawah dirapatkan secara ringan. Waw, bibir dimuncungkan sedikit dan dibuka lah. Waw, wa, dibuka dan dimuncung sikit. Ba, bibir atas dan bawah dirapatkan, berat sedikit daripada mim. Kemudian nombor 13 iaitu fa. Fa juga keluar dari bibir, cuma cara sebutan dia beza sikit. Iaitu hujung gigi kacip ni sentuh perut bibir bawah. Hujung gigi kacip sentuh perut bibir bawah. Tu makhraj bibir. Jadi ada 4 huruf lah yang keluar di bibir. Kemudian makhraj seterusnya adalah rongga mulut. Rongga mulut. Apakah maksud rongga ni? Rongga maksudnya kawasan yang ada ruang. Kawasan yang ada ruang.
Okey, nombor 16. Nombor 16 ada 3 huruf. Mana dia? Nombor 16 ni, huruf mat. Alif, waw, ya berada di kawasan rongga nah. Rongga ni. Rongga tempat di tengah ni lah, di tengah ni dipanggil rongga nah. Rongga halkum ke rongga mulut. Sinilah tempat huruf mat. A, I, U. Bila kita baca huruf mat tu, maknanya rongga kita terbuka. Rongga mulut terbuka sampai ke rongga kerongkong. Kerongkong pun ada rongga juga. Tapi di sini dia sebut rongga mulut sajalah. Baik. Kemudian seterusnya makhraj hidung. Makhraj hidung. Ataupun bahasa Arab panggil khayshum. Hidung. Makhraj dengung. 17 ni adalah makhraj dengung. Iaitu di sinilah. Ni kawasan hidung kita ni. Dengung di sinilah makhraj hidung. Rongga hidung. Pastikan bila baca hukum-hukum yang melibatkan dengung. Ataupun diri nun dan mim itu sendiri memang ada dengung. Di sinilah tempat dia. Okey. Itulah sedikit sebanyak huraian berkaitan dengan makhraj. InsyaAllah. Kemudian kita masuk sikit berkaitan dengan makhraj halkum dululah. Supaya lebih detail. Baik. Okey, kita tengok makhraj halkum ataupun tempat keluar huruf di kawasan halkum lah. Tempat keluar huruf di kawasan halkum ada 6 huruf. Ada 6 huruf. Ni dia nak perinci ya. Kawasan halkum ada 6 huruf. Yang ni kita kena tahu lah, kena tahu sungguh. Sebab bila kita tak tahu jadi masalah bila kita baca Quran nanti. Okey. Yang pertama di bawah iaitu 2 huruf di bahagian pangkal halkum. Di bahagian pangkal halkum ada 2 huruf iaitu hamzah dan ha simpul. A, ha, a, ha, a, ah. Pastikan bunyi dia tu di kawasan pangkal di bawah ni. Dalam di bahagian dalam. Kemudian yang kedua di bahagian tengah ada 2 huruf ain dan ha. Ha pedas. Yang ni ha pedas. Yang ni ha simpul. Okey. A, ha, a, ha, a, Pastikan bunyi dia di bahagian tengah halkum, tengah halkum. Dan yang ketiga di hujung halkum, hujung halkum ada 2 huruf ghain dan kha. Pastikan 2 huruf ini bunyi dia di atas ni. Okey, kesimpulan dia ada 6 huruf yang keluar melalui halkum ataupun leher. Bahasa kita panggil tengkok leher. Bahasa Indonesia panggil tengkorokan di sini. Okey, habis. Kemudian seterusnya makhraj lidah. Ni dia nak perinci boleh lah. Yang tadi dia huraian banyak. Dia humpul banyak-banyak. Yang ni pula dia hurai sikit-sikit. Dia hurai terperinci. Baik, lidah dia ada berapa? 18 huruf. Kalau di halkum tadi ada 6 huruf. Di lidah pula ada 18 huruf. Nombor 4 di mana? Ni belakang ni. Nombor 4 adalah huruf qaf. Keluarnya di bahagian belakang ni. Belakang ni dipanggil pangkal lidah. Pangkal lidah. Kemudian nombor 5 kaf. Nombor 5 di bahagian belakang ni juga dipanggil pangkal juga. Pastikan bila sebut qaf, kaf keluarnya di belakang ni. Nombor 6 di tengah. Jim, shin, ya di tengah lidah lah. Tengah lidah, yang mana tengah lidah ini dilengkungkan menaik ke lelangit keras. Bila sebut jim, shin, ya, tengah lidah tu dilengkungkan dan naik ke lelangit keras. Ja, sya, ya. Kemudian nombor 7 di sini di bahagian lelangit keras iaitu hujung lidah. Hujung lidah tekan lelangit keras. La. Kemudian nombor 8 kawasan lelangit keras juga depan sikit daripada lam iaitu nun. Hujung lidah tekan di sinilah. Lelangit keras depan sikit daripada lam. Na. Okey, kemudian nombor 9 iaitu ra di kawasan lelangit keras juga depan sikit daripada nun. Jadi hujung lidah tekan di sini. Ra. Tu. Nombor 10 iaitu 3 huruf ta, dal, ta. Ta, dal, ta. Hujung lidah tekan belakang gigi kecil atas.
Jadi 3 huruf ni tempat keluar dia di sinilah, belakang gigi kaki atas, iaitu hujung lidah tekan belakang gigi kaki atas. Kemudian nombor 11 iaitulah huruf dha, zal, tha. Hujung lidah diletakkan di sini. Hujung lidah diletakkan di sini, dikeluarkan sedikit manakala hujung gigi kecil sentuh hujung lidah tersebut. Dha, za, tha di sini. Kemudian yang ke-14 iaitu huruf zai, sin, sad. Zai, sin, sad, iaitu hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah. Hujung lidah tekan belakang gigi kecil bawah. Kemudian yang terakhir 15 huruf yang keluar daripada lidah iaitu dad. Dad iaitu dad, tempat dia iaitu di sepanjang lidah ni. Sepanjang lidah bermula daripada pangkal hingga ke hujung lidah adalah tempat dad. Sama ada kanan atau kiri. Yang mana lidah diangkat dan bahagian tepi lidah ini, sepanjang tepi lidah dihempitkan, dirapatkan ke gigi geraham atas, kanan atau kiri. Baik, kemudian makhraj yang seterusnya itulah makhraj bibir ataupun syafatani, bahagian bibir. Makhraj bahagian bibir. Jadi di bibir ada 4 huruf. Yang pertama nombor 12 iaitu mim, waw, ba. Yang mana mim bibir atas dan bawah dirapatkan secara ringan. Waw bibir dibuka dan muncung sikit. Ba bibir atas dan bawah dirapatkan secara berat. Nombor 13 iaitu huruf fa. Huruf fa ni hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah. Hujung gigi kacip atas sentuh perut bibir bawah, keluar huruf fa nah. Fa. Okey, habis. Itulah bahagian bibir. Dan seterusnya makhraj rongga mulut. Tempat keluar huruf di kawasan rongga mulut ataupun kawasan yang ada ruang di dalam mulut. Di sinilah. Iaitu nombor 16 ada 3 huruf rongga mulut di sini. Ada huruf mat. Huruf mat alif, waw, ya. Jadi alif, waw, ya bila kita sebut dia, kita baca dia, kawasan inilah keluar i, u, rongga kita terbuka. Bila kita buka mulut, maka rongga ni pun terbuka. Ni. Rongga ni maksudnya kawasan yang beruang, ada ruang. Baik. Dan yang terakhir adalah makhraj hidung. Makhraj hidung ataupun makhraj khayshum. Makhraj khayshum 17 ataupun makhraj dengung. Jadi bacaan-bacaan hukum-hukum yang melibatkan dengung di sinilah. Sama ada wajib al-ghannah, ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, iklab dan sebagainya. Bila dengung tu di sinilah. Di sini. Baik, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan makhraj huruf pada petang ini, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan pada petang ini semua dapat fahamlah, insya-Allah. Dan sekali lagi saya ulang, yang nak dapatkan buku ni boleh dapatkan di Shopee. Tulis nama Tahsin Tajwid, insya-Allah. Harga dia lebih kurang 40 lebih, insya-Allah. Baik, jadi sekadar itu dulu. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.